Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita dan masih lagi dalam bab 8 iaitu unsur dan bahan. Okey, baik, apa yang kita akan bincangkan hari ini ialah berkaitan dengan 8.2 iaitu jadual berkala unsur moden. Okey, baik, apa hasil pembelajaran kita? Okey, hasil pembelajaran kita yang pertama hari ini mencerminkan jadual berkala unsur moden. Yang kedua, mendeduksikan prinsip susunan atur dalam jadual berkala unsur moden, melakar dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan, menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif, dan yang terakhir mewajarkan pendermaan dan penerimaan elektron untuk mencapai susunan elektron stabil. So ada 5 hasil pelajaran kita untuk 8.2 ni. Okey, so kita tengok dulu. Okey, ini adalah gambar dalam buku teks kamu dipanggil jadual berkala unsur moden. Okey. Okey, kalau kita tengok pada jadual berkala unsur moden ni dia ada kumpulan. Okey, unsur-unsur ni dikelaskan mengikut kumpulan. Okey, kumpulan 1 logam alkali, kumpulan 2 logam alkali bumi. Okey, apa itu kumpulan? Terus menegak dalam jadual berkala unsur moden disebut sebagai kumpulan. Terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala unsur moden. Okay, kalau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, setiap satu ni satu kumpulan yang berasingan. Okay, kumpulan pertama dikenali sebagai logam alkali. Kumpulan kedua dikenali sebagai logam alkali bumi. Okey. Kalau kamu tengok, kita dah bincang sebelum pasal unsur dan unsur, atom, molekul dan ion. Okay, yang ni dalam bentuk atom lah. Okay, atom. Okay, yang disusun dalam jadual berkala unsur. So, kalau tengok yang warna kuning ini adalah unsur logam. Warna perang adalah unsur separuh logam. Dan biru adalah unsur bukan logam. Okay, kita ada 3 unsur yang 3 bentuk unsur yang 3 bentuk unsur lah yang wujud dalam dunia ni. So, ada logam, separuh logam ataupun bukan logam. So, kalau tengok dekat dalam perkara unsur ni, dia ada satu huruf, dia ada maksud nama unsur, dia ada nombor proton dan nombor jisim. Okey. Baik, tengok dah. So, kalau kamu tengok ni, okey, dia ada unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok yang atas ni. Yang atas ni adalah nombor proton. Jadi, okey. Jadi, nombor unsur ini disusun mengikut nombor proton. Okey. 1, 2. Kenapa 2 tak duduk sini? Saya kita akan bincang. Sebab kat sini ada wujud kala. Kala merujuk kepada unsur yang disusun dalam barisan mengufuk. Terdapat 7 kala dalam jadual berkala unsur moden. Ada 7 kala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 kala. Okey, yang bawah ni siri laktanida dan aktinida ni unsur apa? Di bahagian bawah jadual berkala unsur moden terdapat 2 siri unsur yang bernombor proton 57 hingga 71 dan 89 hingga 103 yang diletakkan secara berasingan. 2 siri unsur tersebut disebut sebagai siri lantanida dan siri aktinida. Tak payah ni kamu punya perlu tahu saja. Okey, sebab kita tak belajar sangat pun pasal yang ni. Yang kita akan penting adalah kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 17, kumpulan 18. Ni adalah unsur yang kita kena tahulah. Okey. Baik, itu adalah jadual berkala unsur moden. Okey. Tadi saya dah terangkan kan. Dalam ni ada kumpulan. Okey, kumpulan 1 hingga kumpulan 18. Okey, yang mana kumpulan 1 dan 2 dikenali sebagai logam alkali dan 2 adalah logam alkali bumi. Okey, yang warna kuning ni semuanya adalah logam. Okey, perak adalah bukan separuh logam dan biru adalah bukan logam. Kumpulan 17 dikenali sebagai halogen. Okey, manakala kumpulan 18 dikenali sebagai gas nadir. Boleh. Berapa kumpulan ada? 18 kumpulan. Okey, kan kita kena tahu setiap satu unsur tu diletakkan disusun mengikut nombor proton. Dan bawah dia adalah nombor jisim dia ataupun jisim dia sendiri. Okey, nombor atom.
Okey, dan H ni adalah simbol dan nama unsur itu ditulis di bawah unsur biasanya. Okey, boleh no? Okay, kita teruskan lagi. Ni saya dah terangkan tadi color, ada 7 color. 7 color. Okey, dalam jadual berkala unsur moden. Color tu kita kena bincangkan macam mana bentuk color tu. Okey, bukan color dah, color. Okey, ada 7 color. Dan ni dah bagi tahu tadi ada dua siri. Okey, 2 siri yang dia letakkan berasingan daripada jadual berkala unsur tu. Nombor dia 57 hingga 71, 89 hingga 103. Okey, dikenali sebagai lantanida dan actinida. Benda tu nanti ni kamu belajar kimia. Kalau kamu semua belajar kimia nanti ke dalam-dalamnya kamu akan jumpa lah benda ni. Setakat sains ni tak perlulah sangat ditekankan, cuma kamu boleh tahu di bawah ni siri lantanida dan actinida sahaja. Okey, baik. Okey, kita nak ke dalam sikit nah. Okey, apa jadual berkala unsur moden? Apabila merentasi skala dari kiri ke kanan, didapati sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara beransur-ansur, iaitu yang pertama, sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. Okey, perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid, dan sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurang. Dia macam ni. Bila merentasi daripada sini, kumpulan 1 ni hingga ke arah sini. Kumpulan 1 ni sifat logam dia paling tinggi. Okey, tapi bila daripada sini pergi ke arah kanan, makin kanan, ni semua ni logam. Tapi bila makin bergerak ke kanan ni, sifat kelogaman itu makin kurang. Nampak? Dan dia punya sifat tu dia semakin ke arah sifat bukan logam. Okey. Macam mana tu? Sebab apa? Sebab perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Dia kalau kumpulan ni, dia lebih kita nak membentuk oksida base. Berat kalilah. Okey, tapi bila dia bergerak ke kanan, dia lebih kepada nak membentuk oksida asid. Okey, sifat konduksian dia pun pengaliran elektrik pun makin berkurang. Dekat sini kumpulan terbaik untuk mengalirkan elektrik. Makin lama makin berkurang untuk pengaliran elektrik. Sebab apa? Sini adalah kumpulan logam kan. Dia makin bergerak ni makin kurang sifat kelogaman dia. Kurang sifat kelogaman dia. Makin kurang kekonduksian arus elektrik tu boleh mengalir melalui logam ni. Okey, baik. Prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Okey, dalam jadual berkala unsur moden, unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan. Saya dah nampak tadi kan. Okey, dia disusun mengikut nombor proton. Okey, daripada kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Okey, tengok. Nombor proton ditarifkan sebagai bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus satu atom. Okey, kita pernah belajar, saya ingat tingkatan 2 dan 3 kita belajar pasal unsur. Okey, dalam unsur dia ada nukleus. Tengah-tengah nukleus ada proton dan neutron. Okey, di luar nukleus ni ada petala. Ni yang petala ni dah color tu ada berapa color. Okey, setiap color ni dekat color ni ada petala ni dia ada elektron dia. Okey. Bilangan elektron sama dengan bilangan proton bagi satu atom. Saya tak kata ion, saya kata atom. Okey, bila atom, kalau proton atom, contoh atom hidrogen, dia ada satu proton, dia akan ada satu elektron. Okey, contoh yang lain, kalau contoh 16. Okey, dia ada 16 proton, elektron pun ada 16. Boleh faham? Macam tu. Okey. Ya, elektron duduk dekat petala. Nukleus ada proton dan neutron. Bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Boleh? Okey, baik. Proton bercah positif, elektron bercah negatif. Bila proton dan elektron sama banyak, jadi atom itu neutral. Saya kata atom dia tak ada charge. Atom dia mesti tiada charge. Okey, susunan elektron satu unsur. Kita tengok ni. Bagi atom neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Saya faham tadi kan? Okey, yang kedua. Elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Okey. Dalam elektron tadi, tengah-tengah ni nukleus. Dalam nukleus ada neutron dan ada proton. Proton ni kita biru. Neutron warna merah.
habak je warna lah. Okey, dan elektron sama dengan bilangan proton dalam ni. Okay. Elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Okey, elektron ni kita susun dia, kita nak kira dia. Okey, dia akan mula-mula disusun dengan petala yang paling dekat dengan nukleus. So, petala pertama lah. Petala pertama hanya boleh isi 2 saja. Isi 2 saja. Kemudian petala yang kedua boleh isi sampai 8. Tengoklah bilangan dia berapa. Kalau dia penuh di 10 atau 11, so petala yang kedua sampai 8. 2 tambah 8 10 proton dia. Dan ni contohnya sodium natrium ni, natrium atau sodium 23 ni, dia punya bilangan proton dia 11. 2 tambah 8 yang putih yang biru ni ada 11. 2 8 1 11. Okey, macam kita susun dari sebelah. Dekat petala yang pertama kita isi 2. Okey. Isi yang ke kan dia kata elektron dapat diisi dalam petala baru apabila petala sebelumnya terisi. Okey, yang petala pertama ni dah isi penuh dah, 2. Petala kedua berapa dia boleh isi? 8. 2 4 6 8. Tak boleh isi lebih daripada 8. Okey, dah penuh. 2 tambah 8 10. Satu lagi kita kena buat petala baru. Jadi tambah 1 jadi 11. So atom natrium ni ada berapa petala? 3 petala. 3 petala bermaksud 3 color. Dia duduk dalam kumpulan berapa? Tengok yang hujung sekali. Dan 1. Dia duduk dalam kumpulan 1. Boleh tak? Dia duduk dalam kumpulan 1. Okay, 2 8 1. Ya. Seperti tadi kan, bagi atom-atom dengan nombor proton 1 hingga 20, okey. 2 elektron diisi dalam petala pertama, 8 elektron dalam petala kedua dan 8 elektron dalam petala ketiga. Ingat, untuk 1 hingga 20. Peringkat sains kamu hanya perlu hafal pernah tahu hanya 1 hingga 20 saja atom. Kumpulan atom yang duduk dalam protonnya ada 1 hingga 20 saja. Okey, elektron yang pertama, petala yang pertama hanya boleh isi dengan 2 elektron. Saya habaq tadi kan. Petala kedua boleh isi dengan 8 elektron. Dan petala ketiga hanya boleh diisi dengan 18 elektron atau lebih. Okey, tapi biasanya kita buat 8 saja. Tak sampai 18. Okey, sebab kita belajar sampai 20 saja. Okey, so 2 8 8 8. Okey. 2 8 8. Ataupun dia kita tak lajak lah macam tu. Okey, dan nukleus di tengah-tengah. Kalau 18 pun boleh lah sebabnya, tapi kita buat belajar sampai 20 tak sampai lah 18 kita akan isi. Okay, so nukleus ni pasal apa penting? Sebab kita nak tahu bilangan proton. Bila bilangan proton kita tahu, kita boleh isi elektron. Contoh, saya kata tadi proton 15, 2 untuk elektron petala pertama 2 elektron, proton 15 285 2. Okay, sebelum petala kedua 8 2 4 6 8. Petala ketiga dah berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh kita akan buat. Okey, contoh. Sulfur mempunyai nombor proton 16. Okey, 16. Proton dia 16 maka satu atom sulfur mempunyai bilangan elektron 16. Saya kata proton sama dengan elektron kan 16 16. So kalau proton 16, elektron dia pun 16. Okey. So 2 elektron disusun dalam petala pertama. 2. 16 maksudnya 2 tambah 8 tambah 6. Okey, 2 tambah 8 10, 10 tambah 6 16. So, petala pertama boleh isi berapa? 2 saja. Petala kedua 8. 2 4 6 8. So kita dah isi berapa dah? 10. Petala kedua ni boleh isi lagi tak? Tak boleh dah. Sekat 8 je. So, kena buat satu lagi petala yang terbaru, yang 3. Isi berapa? Lebih berapa kita isi? 6. 2 4 6. Jadi susunan elektron adalah 2 8 6. Boleh tak? Tak usah kan? Mudah je kan? Macam tu lah. Okey. Susunan elektron duplet adalah susunan elektron yang stabil yang mempunyai 2 elektron pada petala pertama. Okey. Kalau kata satu atom tu dia cuma ada kita kata susunan elektron ni duplet ni, dia cukup 2. So kalau petala pertama dia cukup 2, duplet lah. Susunan elektron duplet. Faham tak? Okay. Kalau susunan elektron oktet pula ialah susunan elektron yang stabil, yang mempunyai 8 elektron pada petala terluar. Okey, petala terluar ni
Kalau dia jadi sulfur 286 kan, petala telur dia dah berapa? 6 kan. 6 dia tak stabil. Sebab apa? Sebab susunan elektron oktet ni adalah susunan elektron yang paling stabil. Sebab dia mesti ada 8. Bila 8 dia penuh dekat luar, teratur akhir dia, contoh 288. 288 xenon. 288 xenon. Neon. 28 neon. 288 xenon. ZXE. 288. Nah, macam neon ni 28 dia 10. Dia 10 dia punya nombor proton. Dia 10 juga elektron. 28. Jadi 8 ni petala telur dia. Sebab dia ada 10 saja proton kan. Saya 10 elektron. So, 8 ni menyebabkan elektron atom ni menjadi sangat stabil sebab dia mencapai susunan elektron oktet. Elektron telur dia mencapai 8. Faham tak? Tak semua tau. Kumpulan 18 saja biasanya akan petala telur dia 8. Okay. Xenon, neon, tungsten, kumpulan-kumpulan tu. Okey, pembentukan ion positif dan ion negatif. Jadi kita dah bincang kan secara nak susun dia kan. Ini kita tengok macam mana pula pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey, kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Maka atom-atom ini cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Atom neutron membentuk ion melalui pendermaan elektron dalam petala telurnya kepada atom lain, okey, atau menerima elektron pada petala telur daripada atom lain. Hal ini adalah bagi mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okey, bila dia tak stabil, macam stabil 288 atau 28 atau 2 saja. 2 maksudnya petala pertama dia 2, petala kedua dia tak ada. He, helium. Tapi kalau neon 28. Tapi kalau tadi kita tengok sulfur 286, 6 tu tak stabil. Jadi dia kena derma atau terima. Supaya jadi petala telur tu jadi 8 juga. Kalau dia ada satu saja petala luar, dia kena derma. Kita tengok. Okey, pembentukan ion positif dan negatif. Apabila satu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas yang disebut sebagai ion. Tapi bila dia derma atau terima elektron, jadi atom tu dia tak panggil atom dah, dia dah panggil ion sebab dia ada charge. Ion positif terbentuk apabila unsur logam menderma elektron. Ion positif hanya wujud apabila satu atom unsur logam derma elektron. Dan ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Boleh. Satu terima, satu derima. Kalau derma, positif. Kalau terima, dia negatif. Kita tengok macam mana derma dan terima. Okey, contoh. Magnesium. 282. Dia punya nombor proton dah 12. Okey, so dia ada elektron dia 2, 8, 2. 2 ni, magnesium ni logam kan? So bila logam, dia derma 2 elektron. Sebab apa? Dia bawah, dia 2 ni dia sikit. Bila dia cenderung untuk menderma. Bila dia derma 2 biji elektron dia, secara tidak langsung dia akan jadi 2 positif. Kalau dia derma 3 positif. Tapi sekarang ni yang paling luar ada 2 saja. So derma 2 saja. Jangan derma 8. Buat apa nak derma 8 dalam ni? Dia akan derma luar saja. Jadi dia akan jadi Mg positif 2. Contoh kalau sini ada satu yang terluar dah satu je. Bukan Mg lah, natrium. 1. So 281 contoh. 281. Dia akan derma yang mana? Yang satu ni saja. So derma 1 dia akan jadi 1 positif. Karena ni 2 2 yang terluar. Ni petala terluar 2. Dia akan derma 2 ni. Tengok 2 ni dah tak ada dah, luar sekali. Tinggal 2 petala saja. 28. So 2 positif. Boleh ya? Ya, klorin pula. Tengok klorin 287. Bila 287 nak derma 7 payah dia boleh terima sebab dia atom bukan logam. Okay, klorin ni atom kumpulan 17, dia bukan logam. So dia cenderung untuk terima supaya dia melengkapkan jadi 8. Bila terima, dia akan terimalah daripada mana-mana logam untuk buat satu ikatan. Okey, 288. Satu yang lebih tadi dia dah terima satu. So bila dia terima, dia akan jadi ion negatif. Negatif apa? 1. Kalau contoh dia terima 2, bukan klorin lah, sulfur, dia terima 2. 286 kan? 286, sulfur tadi, S, sulfur. Dia nak terima, sulfur dia 286. Dia terima 2. Dia akan jadi sulfur 288, 2 negatif. Sebab dia akan terima 2. Sebab klorin ni 1 je tak cukup. Kalau sulfur dia tak cukup 2. Bila tak cukup 2, dia akan terima 2. Kalau tak cukup 1, terima 1. Tak cukup ni maksudnya nak lengkapkan jadi 8. Boleh tak? Dia cenderung nak derma, orang tak derma 7, derma 1 je, 2 saja.
Kalau ada banyak kita terima, kita tak derma dah. Faham tak? Okey, baik. Okey, baik. Okey, sekarang kita masuk pada isotop. Okey. Isotop tu apa? Kita nak menerangkan isotop dengan contoh. Yang kedua, menentukan bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon dalam isotop. Dan yang ketiga, berkomunikasi mengenai kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. So, kita nak habiskan topik ni, kita habis terus pasal isotop lah, no? Okey. Apa itu isotop? Isotop ialah semua atom terkandung dalam satu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Okey? Satu unsur, satu atom, okey, dia ada bilangan proton dan neutron yang sama. Tetapi terdapat unsur-unsur tertentu yang atomnya mempunyai proton yang sama tetapi neutron yang berbeza. Faham tak? Dia proton dia sama, dia atom yang sama, proton dia sama lah sebab hidrogen. Tapi tiba-tiba dalam hidrogen tu dia ada 3 jenis hidrogen. Sama ada deuterium, tritium. So kita tengok. Sebab apa? Bilangan neutron dia berbeza. Neutron dia berbeza. Maaf. Bukan bilangan elektron bilangan proton sama, neutron berbeza. Jadi dia isotop. Contoh, hidrogen. Proton 1, bilangan elektron 1, neutron dia kosong. Hidrogen 2, proton 1, elektron 1, neutron dia kosong. 1. Hidrogen 3, dia ada proton 1, elektron 1, neutron dia 2. Hidrogen, deuterium, tritium. Yang ni yang isotop pertama. Karbon 12, karbon 13, karbon 14. Dia isotop ni sebab apa? Bilangan neutron berbeza. Jadi isotop ni apa? Isotop ni unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, tengok oksigen. 888 sama dah proton dan elektron dia. Yang berbeza neutron. Sebab satu ada 8, satu ada 10. Jadi bila isotop ni bilangan proton yang sama bagi unsur yang sama tetapi unsur yang sama, hidrogen yang berbeza hanya neutron. Boleh faham tak? Karbon 12, 13, 14 ni dikenali sebab bilangan neutron dia berbeza. Faham tak? Okey. Karbon yang sama, proton yang sama, elektron yang sama, neutron berbeza. Oksigen, unsur oksigen yang sama, proton yang sama, neutron yang berbeza. Jadi itu adalah isotop. Okey, ni tengok tadi hidrogen nampak tak? Berbeza. Ni proton, hidrogen 1, dia ada satu proton je, satu elektron. Deuterium, hidrogen 2, dia ada 2 dia ada satu neutron. Jadi JSIM number dia 2. Yang ni hidrogen ni ada 3. Ada 2 neutron, 1 proton. Jadi JSIM dia 3. Nombor JSIM, apa JSIM dia adalah hasil tambah antara neutron dan proton lah. Okey. So JSIM dia 2. Ini ada 3. Okey, isotop biasanya ditulis dalam nombor nukleonnya sahaja. Apabila nombor nukleon adalah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus atom itu. Okey. Hasil tambah antara nombor proton, bilangan proton dan bilangan neutron dalam satu atom, satu unsur itu dipanggil nukleon ataupun nombor JSIM. Boleh? Sebagai bilangan JSIM atom ataupun nombor nukleon, maaf. Okay, sebagai contoh, hidrogen mempunyai satu proton dan neutron, ditulis sebagai hidrogen 3. 3 dia bermaksud JSIM dia. Okey, boleh. Okay. Perkataan isotop berasal dari perkataan isos yang bermaksud Yunani, isos yang bermaksud sama dan topos bermaksud tempat. Perkataan maksud isotop bagi satu unsur mempunyai kedudukan yang sama dalam berkala unsur model. Tiga hidrogen ni tiga duduk dekat kumpulan sama, kumpulan 1. Tetapi yang beza ni adalah JSIM number ataupun nombor nukleon dia. Ni tak ada. Ni ada 2, JSIM number dia 2, JSIM number 3. Sebab hasil tambah 2 tambah 1 3, 1 tambah 1 2. Ni 1 tambah 1. Okey, nampak tak? Boleh ya? Kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Perkembangan teknologi menyebabkan penggunaan isotop semakin meluas. Okey. Tanpa kita sedari, isotop dalam bentuk radioisotop sebenarnya banyak digunakan di sekeliling kita. Okey. Radioisotop adalah isotop tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif.
Walaupun radioisotop mengeluarkan sinaran bahaya, namun radioisotop mempunyai kegunaan yang penting jika dikendalikan dengan betul. Okey, sebabkan dia isotop ni dia unsur yang tak stabil. Jadi dia akan keluarkan sinar radioaktif. Okey. Sebab apa? Sebab dia akan keluar neutron dia berlebih. Dia tak sama. Sebabnya neutron kan sama dengan proton untuk satu atom, tapi bila dia nombor neutron dia lebih daripada nombor proton asal, lebih daripada nombor proton, jadi dia akan jadi tak stabil. Dia tak stabil, dia bahaya. Tapi dia ada kegunaan yang baik. Okey, banyak digunakan dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian, penjanaan tenaga dan penyelidikan. Kita tengok satu. Perubatan. Cobalt 60 digunakan dalam MRI. Ini mesin MRI. Okey. Sinar gamma daripada cobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Dia guna dalam dia ambil cobalt 60 ni untuk memusnahkan sel kanser. Ini perubatan. Okey, teknologi makanan. Sinar gamma daripada cobalt 60 juga digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan itu. Seperti kalau kamu tengok bawang kan. Bawang, kentang yang main daripada luar negara kan. Daripada bawang daripada India tau. Kentang daripada negara Eropah. Sampai Malaysia tak jadi pokok pun. Kalau ikut secara logik nak sampai Malaysia naik kapal 3-4 bulan baru sampai. Tapi pasal apa dia tak naik tunai sebab dia guna cobalt 60. Okay, cobalt 60 ni dia mengelakkan pokok-pokok tu atau buah-buahan ataupun bawang-bawang tu daripada bertumbuh. Yang kedua ni dia tidak merosakkan kualiti makanan. Okey, itu cobalt 60. Okay, dalam pertanian, fosforus 32 disuntik pada akar tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Dia suntik fosforus 32 dalam akar tumbuhan. Untuk apa? Untuk cek berapa banyak akar diserap. Akar ni menyerap apa? Baja. Fosforus 32. So banyak kegunaan lah dalam kehidupan kita untuk penggunaan isotop. Okay, saya rasa itu saja perbincangan kita. Kamu boleh tambah lagi hasil pembelajaran kamu boleh cari di dalam YouTube apa kegunaan isotop untuk kamu lebih faham lah. Okay, dalam buku teks pun ada cerita lagi. Okay, so itu saja untuk kelas kita hari ini. Okay, kita tangguhkan kelas kita dan kita dah habis bab 8 sebelum ujian minggu depan. So dengan itu sekian, terima kasih kerana berjaya mengikuti kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.